Dan Assalamualaikum, nama saya Syahid dan saya dari kumpulan Wabilia Team ingin mempersembahkan tentang topik masalah iaitu pengenalan masalah. Okay, nombor metik saya 1005. Okay. Sebelum itu kita kena tahu apakah maksud masalah. Maksud masalah adalah tidak memudaratkan atau tidak menjejaskan kualiti alam sekitar. Maksudnya adalah bahan atau aktiviti yang tidak membahayakan, yang tidak menjejaskan kualiti alam sekitar dianggap sebagai nature alam sekitar atau lestari. Nanti contohnya termasuklah yang pertama, sumber tenaga boleh diperbaharui, tenaga suria, air, hidro menghasilkan elektrik tanpa menghasilkan pelepasan berbahaya atau menghabiskan sumber dia. Lepas tu nombor dua adalah produk yang biodegradasi. Bahan yang terurai secara semula jadi dalam alam sekitar seperti beberapa jenis kertas atau sisa organik tidak membahayakan ekosistem. Lepas nombor tiga adalah bahan bukan yang toksik. Bahan yang tidak membahayakan secara kimia kepada manusia, haiwan atau tumbuhan seperti serat semula jadi, iaitu adalah kapas ganja. Yang keempat adalah percepatan air. Menggunakan kaedah yang mengurangkan pembazirian air seperti penuraian air hujan yang tidak merosakkan sumber air atau ekosistemnya. Lepas tu kita kena tahu kepentingan masa alam. Okey, kepentingannya yang pertama adalah dia akan kesihatan masyarakat. Hampir pasti yang dibakar atau mengeluarkan gas beracun, gas ini membahayakan kepada manusia. Manusia akan mendapat pelbagai penyakit jika terhidup gas ini. Contoh gas ini adalah gas karbon monoksida dan hidrogen klorida dan lain-lain. Dan yang kedua adalah faedahnya, masyarakat dapat mengamalkan bahan masa alam untuk meningkatkan pelupasan bahan plastik secara sistematik untuk mengelakkan berlakunya pencemaran. Yang ketiga, tanggungjawab. Kita sebagai pembina dan pihak berkuasa hendaklah bertanggungjawab untuk menyokong dan menguatkuasakan kempen-kempen memelihara dan memelihara alam sekitar. Yang keempat adalah fungsi atau apa yang kita dapat. Kita dapat menimbulkan kesedaran kepada manusia tentang kepentingan untuk melakukan cipta semula terhadap bahan-bahan seperti kaca, plastik dan kertas. Okay. Lepas tu kita kena tengok apakah itu bangunan hijau, apakah konsep bangunan hijau. Konsep ini adalah idea yang dijalankan untuk menguatkan kesan terhadap alam sekitar akibatnya kepesatan pembangunan. So, apa yang istimewanya tentang bangunan hijau adalah percekapan air, pencahayaan dalaman secara menjadi keutamaan untuk kenderaan hijau. Itu adalah keselamatan rumah melalui radiant cooling. Lepas tu yang kata akhir adalah kualiti persekitaran luar. Okay. Lepas tu adalah Green Building Index. Itu adalah sistem penerapan alam sekitar untuk bangunan. Ini dibangunkan oleh Pertubuhan Arkitek Malaysia atau PAM dan Association of Construction Engineers Malaysia. Okay. Lepas tu ada 6 kriteria penilaian dan pengetaraan bangunan hijau dan masalah yang dinilai oleh GBI, Green Building Index. Yang pertama adalah kecekapan penggunaan sumber tenaga. Kedua adalah kecekapan penggunaan air. Yang ketiga adalah kualiti persekitaran dalam dalaman. Yang keempat adalah perancangan dan pengurusan tapak. Kelima adalah bahan-bahan dan sumber. Yang keenam adalah inovasi. Itu 6 kriteria. Lepas tu ini adalah kawasan yang mendapat periktirafan GBI, Batu Bandar, Luar Muda Garden, Kuala Sanga. Perak adalah, itu benda Perak itu adalah tahap periktirafan yang dianugerahkan oleh GBI. Perak ini resort mendapatkan Perak. Bilikan City Center, emas, home ada sebagai emas.
Plaza Exchange, Kuala Lumpur, Platinum, Platinum Tower dapat emas. Lepas tu bangunan perdana Putrajaya mendapat emas. Okay. Lepas tu kita kena tahu apakah itu jejak karbon. Jejak karbon adalah merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti atau produk yang digunakan dalam kehidupan seharian. Ya, selepas itu kita kena tahu apakah tapak tangan karbon bagi suatu produk. Ia merujuk kepada impak positif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kita hayatnya. Okey, manakala jejak karbon pula adalah merujuk kepada impak negatif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kita hayatnya. Okey, tapak tangan karbon pula bagi suatu produk adalah bertujuan untuk menguangkan jejak karbon bagi produk tersebut dan menambahkan impak positif terhadap kelestarian alam sekitar. Antara langkah tapak-tapak tangan karbon untuk menguangkan pembebasan gas rumah hijau dalam kitaran hayat suatu produk adalah seperti yang berikut. Yang pertama adalah penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Ini bahan binaan yang tidak boleh bau dan membebaskan gas rumah hijau yang banyak digantikan dengan bahan binaan yang boleh bau dan kurang membebaskan gas rumah hijau. Sebagai contoh, semen digantikan dengan kayu balak. Okey. Yang kedua adalah pemajangan cipta hayat dan peningkatan kecekapan produk. Ini adalah sebagai contoh adalah bateri yang boleh dicas semula dan panci suria merupakan panel suria merupakan produk dengan cipta hayat yang dipanjangkan dan kecekapan tenaga yang ditingkatkan. Okey. Yang ketiga adalah penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Jadi ini adalah penggunaan tenaga elektrik daripada stesen jalan kuasa seperti stesen jalan kuasa hidroelektrik yang menggunakan sumber tenaga boleh bawah yang tidak membebaskan gas rumah hijau ke atmosfera. Yang keempat adalah pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Ini adalah pengurusan yang sisa yang berkonsep 5R. Iaitu adalah refuse, reduce, recycle, reuse, and rot. Itu dapat menguangkan sisa dengan tidak pengurusan sisa yang berkonsep 5R ini dapat menguangkan sisa dengan tidak menerima produk yang tidak diperlukan. Lepas tu kedua adalah menguangkan kuantiti produk yang digunakan. Lepas tu kita guna semula produk itu, lepas tu memudahkan perebutan sisa melalui perbuatan kompos. Okey. Yang keempat adalah penikian gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Atau sinki karbon merupakan tempat semula jadi seperti hutan dan lautan yang berfungsi menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. Penguraian karbon dioksida dalam udara berlaku apabila karbon dioksida melarut dalam air, laut dan apabila diserap oleh tumbuhan hijau di dalam hutan. Jadi, karbon yang terkumpul dalam biodiesel dapat juga membantu menguangkan karbon dioksida dalam udara. Okey. Itulah daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Haziq bin Muhammad Zahir. Nombor kad matrik saya 10 DEP 24F 1009. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang amalan mesra alam. Jadi mari kita teruskan. Yang pertama adalah amalan mesra alam di dalam rumah. Terdapat pelbagai amalan mesra alam di dalam rumah dan di luar rumah. Antaranya adalah mengguna semula barang yang terpakai seperti kaca dan plastik, bekas kaca dan bekas plastik boleh digunakan untuk menyimpan barang, dan menggunakan kain boleh digunakan semula untuk mengelap meja daripada menggunakan tisu. Yang kedua, mengumpul barang yang tidak digunakan.
seperti mengumpulkan surat khabar dan kertas dan boleh dihantarkan ke pusat kita semula. Yang ketiga, menanam tanaman di kawasan rumah yang mana menjadikan rumah lebih mesra alam dan lebih dapatkan udara yang segar. Yang keempat, menggunakan air dengan tidak membazir, yang mana menggunakan air dengan kadar mencukupi, seperti menggunakan baldi ketika membasuh kenderaan. Yang kelima, penggunaan elektrik yang lebih jimat. Penggunaan elektrik yang lebih jimat sangat digunakan oleh kita kerana elektrik sangat penting untuk manusia. Contohnya, padam dan mencabut plug selepas menggunakannya, seperti menggunakan charger telefon selepas itu habis menggunakannya, mencabut charger dan padam switchnya kerana ia dapat menjimatkan tenaga daripada berterusan. Yang keenam, menggunakan langsir berwarna putih kerana ia dapat memantulkan haba dan mengurangkan pemanasan dalam rumah. Yang ketujuh, berjalan kaki atau basikal ke kedai ataupun ke rumah jiran kerana ia mengurangkan pencemaran udara daripada kenderaan. Yang ke-80, jemur pakaian di bawah sinaran matahari daripada menggunakan mesin pengering kerana ia lebih mesra alam dan lebih semula jadi kerana ia daripada sinaran matahari. Yang ke-90, menyokong program kita semula. Amalan yang kedua pula adalah amalan mesra alam di sekolah dan institusi. Amalan-amalan yang dapat dilakukan di sekolah dan institusi agar lebih mesra alam. Contoh, para pelajar membuang dan mengasingkan sampah mengikut kategori yang telah ditetapkan. Amalan yang boleh dilakukan adalah mengurangkan pembaziran kertas. Pelajar sangat penting menggunakan kertas. Jadi pelajar digalakkan menggunakan kedua-dua belah kertas pada satu kertas. Yang kedua pula, menggunakan tong sampah kita semula yang mana dapat menghasilkan kaca, plastik dan kertas. Yang ketiga, mengelakkan tumbuh-tumbuhan. Meletakkan tumbuhan-tumbuhan di sekolah dan institusi yang mana dapat menghidupkan udara yang segar dan mesra alam. Yang keempat, mengurangkan penggunaan tenaga yang mana seperti penggunaan tenaga seperti menggunakan lampu LED yang mana lebih cekap tenaga. Yang kelima, membawa bekal makanan sendiri ke sekolah yang mana lebih pasti menyihatkan dan dapat menjimatkan wang dan pasti menjamin kebersihannya. Yang keenam, membuka tingkap di dalam kelas. Ia dapat menarik udara yang lebih segar dan cahaya yang semula jadi, dapat menjimatkan tenaga daripada menggunakan lampu. Seterusnya, yang ketiga, amalan mesra alam di pejabat. Mengamalkan 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Yang kedua, penggunaan kertas secara minimum di pejabat. Menggunakan fail seperti di dalam laptop ataupun telefon berbanding menggunakan mesin pencetak. Yang ketiga, penggunaan tenaga yang lebih cekap. Seterusnya, amalan mesra alam di pejabat. Yang pertama, memesan makanan dengan kadar mencukupi. Pesan makanan tidak berlebihan. Ketiga, ingin buat mesyuarat dan majlis. Kedua, menggunakan tangga untuk naik ke aras lain. Ia lebih menyiapkan badan kita dan lebih mesra alam, dapat menjimatkan tenaga elektrik, iaitu tidak menggunakan lift. Yang ketiga, tidak membuka tingkap dengan hawa beroperasi. Ini tidak membazirkan elektrik dan ingin menggunakan dengan lebih cekap dengan hawa supaya tidak mengeluarkan udara ke luar. Yang keempat, elakkan penggunaan penyamak udara di pejabat. Digalakkan untuk menggunakan kipas kerana ia lebih cekap tenaga. Yang kelima, meletakkan komputer peribadi ke sleep mode. Apabila komputer tidak digunakan, digalakkan untuk letak ke sleep mode.
Yang keenam, amalkan berkongsi kenderaan ke tempat kerja. Ia lebih jimat tenaga, masa dan wang, kerana tidak perlu membayar minyak pada masing-masing kenderaan. Yang keempat, amalan musrah alam semasa membeli belah. Rancang tempat untuk membeli belah dan rancang pembelian. Ia dapat rancang tempat untuk membeli belah dapat menjimat masa dan wang, kerana tidak perlu mencari-cari tempat yang ingin membeli belah, dan rancang pembelian dapat menjimatkan masa dan wang juga, kerana tidak perlu mencari-cari barang yang ingin dibeli dan dapat memastikan barang yang mengikut kadar yang cukup untuk dibeli. Beli barangan yang terpakai lebih baik kerana ia lebih jimat daripada barang yang baru, tetapi kualitinya tidak menjamin. Yang ketiga, membawa beg sendiri untuk membeli belah. Bawa beg sendiri membeli belah dapat mengurangkan penggunaan plastik dan menjimatkan wang kerana tidak perlu membeli plastik. Lakukan pembelian secara online dapat menjimatkan masa, tenaga dan wang juga, kerana tidak perlu keluar dan mencari barang yang ingin dibeli ke mana-mana kedai. Dan kelima, beli makanan segar, iaitu membeli makanan seperti ayam, ikan, sayur, buah-buahan. Ia lebih baik daripada makanan yang diproses seperti junk food dan jajan. Akhir sekali, kesimpulannya, amalan-amalan ini perlulah dilakukan oleh kita sendiri dan dalam kalangan masyarakat agar supaya lagi mesra alam bumi kita ini. Terdapat lagi amalan-amalan yang boleh kita lakukan, seperti amalan di tempat awam, dan di mana-mana lagi. Saya harap amalan-amalan ini dapat dilakukan oleh kita semua. Sekian, itu sahaja daripada saya, perbincangan saya. Sekian, terima kasih. Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aikan Iman. Nombor kinematik 10 di EP24F1003. Saya akan membentangkan tentang pengurusan sisa pekerjaan. Definisi sisa pekerjaan ialah hasil buangan daripada sosioekonomi manusia yang dianggap sifat kotor dan tidak berguna. Maksud dia macam sisa buangan, contoh macam sampah. Seterusnya, jenis sisa pekerjaan. Ada dekat 8 contoh. Salah satunya sisa pekerjaan isi rumah, import, komersial dan sebagainya. Seterusnya, pengurusan sisa pekerja di Malaysia. Okay. Pengurusan sisa pekerja ni maksudnya macam nanti ada setiap kawasan ada perbadanan yang berkuatkuasa tentang sisa pekerja ni. Okay, sebagai contoh dekat belah wilayah timur ada Alam Flora SDM BHD. Okay. Seterusnya, elemen pengurusan sisa pekerja. Mula-mula dia penjanaan, kemudian pengasingan, kemudian pemungutan, seterusnya pemindahan dan pemprosesan sehinggalah perlupusan. Kemudian teknologi rawatan sisa pekerja. Ini maksud dia macam kaedah untuk merawat balik sisa pekerja. Salah satunya pengomposan, penggunaan tapak pelupusan sanitari, penggunaan loji rawatan terminal, pusat perolehan semula sumber sisa pekerja. Seterusnya, kita juga boleh menggunakan amalan 3R untuk bagi mengelakkan berlakunya pencemaran pekerja. Sebagai contoh, reduce, reuse, recycle. Pada masa kini juga kita telah menggunakan 5R. Contohnya 5R ni macam upgrade lagi daripada 3R tadi, iaitu repurpose dan refuse. Okay. Sekian, terima kasih. People.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Aiman Wafim bin Ma'arus. Nama mereka saya adalah 10 GIK 24F1246. Hari ini saya akan menerangkan teknologi hijau. Baik kita definisi teknologi hijau merupakan aplikasi teknologi produk dan pembangunan teknologi untuk memelihara alam sekitar. Baik, kita tengok. Jika ada 5 ciri produk teknologi hijau. Salah satunya berupaya menimbulkan kemerosakan alam sekitar. Hal ini kerana kebanyakan industri akan mencari bahan bakar melalui aktiviti pembalakan hutan dan sebagainya untuk dapatkan bahan bakar. Dengan teknologi hijau, kita dapat menimbulkannya. Okey, apa yang saya akan explain yang lagi satu. Yang membawa kita ke bahan buangan. Yang boleh kekal semula. Bahan buangan dapat dikekal semula melalui 5R. Refuse, refuse, repurpose, recycle. Hal ini kerana bahan buangan dapat dijadikan bahan bakar untuk menghasilkan produk baharu. Seperti contoh plastik bag dan plastik seperti plastik bag, bahan buangan plastik bag semua dapat dihasilkan menjadi segi pokok air semua. Yang kedua, menggalakkan penggunaan sumber bahan yang baharui. Sumber bahan baharui seperti air, udara dan solar dapat menghasilkan tenaga elektrik yang baharu. Yang saya akan yang baharu, dan dia bukan saja mesra, malah dia dapat menggunakan pembebasan pencemaran udara yang dikatakan di sort yang nombor 3, iaitu kerana pembebasan gas hijau dapat dikurangkan. Hal ini kerana kebanyakan kilang dan industri akan menggunakan asap daripada sumber asap mereka. Disebabkan mereka hendak menggunakan proses pembakaran dan atau proses lain dengan menggunakan kapisan kerana kita dapat kapis asap itu dan menggunakan pembebasan gas hijau terhadap atmosfer merah yang sekali menjimatkan penggunaan tenaga dan sumber bahan api. Hal ini kerana kebanyakan sektor industri akan menggunakan bahan api sebagai sumber tenaga mereka untuk menghasilkan sesuatu produk. Dengan menggunakan teknologi hijau, kita dapat menjimatkan penggunaan bahan api seperti tenaga elektrik hingga perlu seperti zaman dulu. Kita selalu akan mengharapkan tenaga steam untuk membuatkan kita punya mesin untuk berjalan. Tapi terima kasih dengan teknologi sekarang, kita tak perlu menggunakan steam. Ada juga yang teknologi, ada juga mesin yang perlukan steam, tapi tak banyak sekarang. Kebanyakan mereka menggunakan teknologi elektrik supaya untuk berjalan, berfungsi dan dapat diproses. Okey, yang seterusnya kepentingan. Ada 2 kepentingan di sini. Yang pertama, menggunakan penggunaan sumber jadi yang macam saya cakap tadi, iaitu bahan bakar. Kebanyakan industri akan mencari bahan bakar melalui semua alam sekitar dengan menggunakan aktiviti pemborokan dan sebagainya. Dengan apa aktiviti ini, kita dapat menggunakan penggunaan sumber energi yang dikatakan tidak dapat, yang semakin lama semakin berkurangan
semakin hari semakin berkurangan setiap tahun. Malah yang kedua, kita dapat pulihkan semula dan menimbulkan kesan alam kepada alam sekitar. Ini kerana apa aktiviti yang seperti aktiviti pemborokan dan sebagainya dapat menimbulkan kesan terhadap alam sekitar. Malah dia dapat pulihkan semula alam sekitar kepada keadaan asalnya. Contoh teknologi hijau. Ada dua di sini. Yang mereka kedua-dua ni akan yang paling dikatakan terkenal. Salah satunya adalah tenaga kereta hybrid. Kereta hybrid ni dapat menggunakan api fosil dengan menggunakan hybrid. Maaf ya kalau saya ni. Kerana dia hybrid merupakan sumber alternatif baharu berbanding menggunakan minyak. Malah yang baru ni teknologi baharu seperti kenderaan elektrik yang dikeluarkan oleh syarikat Tesla dapat alternatif yang baharu untuk digunakan. Dia lebih efisien. Kenderaan hybrid dan kenderaan elektrik yang merupakan masalah dan lebih efisien berbanding kenderaan yang minyak dan diesel. Yang kedua, tenaga. Kemanakah gas tenaga elektrik yang kita gunakan dihasilkan daripada perbakaran api fosil, alam dan jana kuasa elektrik. Tapi dengan menggunakan tenaga yang diperbarui seperti yang baca seperti solar ini, iaitu panel solar, kita dapat menggunakan perbakaran api fosil malah menggantikannya dengan efisien. Okey, strategi. Ada 4 sini. Pembangunan R&D dalam teknologi hijau ke arah komersial bagi pasar kepakai. Ini kerana kemanakah pasar kepakai ada pula menggunakan R&D yang banyak untuk mengkakikan teknologi lama kepada teknologi hijau supaya dia dapat kembus dalam pasaran komersial. Kenapa saya akan naiki. Yang kedua, promosi dan melaksanakan pembangunan tenaga buah yang diperoleh yang efektif dalam sektor tenaga dan sektor air. Ini sebagai contoh empangan air. Empangan air dapat pembangunan empangan air dapat merupakan antara tenaga yang diperoleh. Boleh menggantikan kira pembakaran api fosil dan pembakaran alam. Malam dia menjana kuasa elektrik lebih banyak daripada kedua-dua industri tersebut. Yang ketiga, menunjukkan peluang aktiviti ekonomi berkaitan teknologi hijau. Seperti yang di sini yang saya katakan, pemasaran kepakan teknologi terhadap teknologi hijau dapat menaikkan ekonomi negara dengan memasarkan kenderaan seperti kereta hybrid, kereta elektrik, barang teknologi hijau barang dia bukan saja pasaran kepakan, pasaran dapat ekspor ke luar negara. Yang terakhir, mewujudkan peluang pekerjaan baharu. Seperti yang saya kata empangan air, kalau ini empangan air, kita perlukan pekerja. Siapa nak menggala jenaka empangan, engineer dan pusat pokok empangan. Jadi dengan pembangunan tenaga baharu yang boleh dipower ini dapat
memberi peluang pekerjaan baru kehendak semua rakyat Malaysia. Okey, itu saja daripada penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Okey dah.